Soalan 8. Raja di sebelah menunjukkan sebahagian daripada graf fungsi kuadratik negatif x kuasa 2 tambah 6x tolak 5. Garis lurus AB adalah selari dengan paksi x. Tentukan soalan A, koordinat titik A. Berdasarkan soalan, koordinat titik A terletak pada x ialah sifar. Gantikan x ialah sifar dalam fungsi yang diberi. Merupakan fungsi yang diberi, gantikan fungsi ialah y sama dengan sifar kuasa 2 tambah 6 sifar negatif 5. Kita selesaikan. Y ialah negatif 5. Jadi koordinat titik A ialah sifar negatif 5. Soalan B. Persamaan paksi simetri. Guna kaedah kalkulator untuk mencari punca-punca persamaan kuadratik. Seperti biasa, tekan mod 3 kali, tekan 1, tekan anak panah ke kanan, kemudian tekan 2. Masukkan nilai A. Nilai A yang diberi ialah negatif 1, kemudian B ialah 6, masukkan nilai C ialah negatif 5. Dan kita dapat punca yang pertama X ialah 5, X yang kedua ialah negatif 1. Okey, kita tandakan pada graf yang diberi. Dan kita dapati di antara nilai 1 dan nilai 5 paksi X, simetri ialah 3. Jadi persamaan paksi simetri ialah 3. Soalan C, koordinat titik B. Koordinat titik B terletak pada Y ialah negatif 5. Okey, kita lihat pada raja. Dan gantikan Y ialah C. C ialah pintasan paksi Y. Okey, ialah negatif 5 dalam fungsi yang diberi. Okey, kita lihat pada fungsi yang diberi, negatif 5. Okey, kita selesaikan. Dan kita dapati sifar ialah negatif x kuasa 2 tambah 6x. Okey, seperti biasa kita guna kaedah kalkulator mencari punca persamaan kuadratik. Tekan mod 3 kali, tekan 1, tekan anak panah ke kanan, kemudian tekan nombor 2. Okey, untuk nilai A kita masukkan negatif 1, B ialah 6 dan C ialah sifar. Dan kita dapati nilai X ialah 6. Jadi koordinat titik B ialah X ialah 6, Y ialah negatif 5. Okey, seterusnya soalan D ya, koordinat titik maksimum P. Okey, koordinat titik maksimum P, gantikan X ialah 3 dalam fungsi yang diberi AX kuasa 2 tambah BX tambah C. Jadi Y ialah, gantikan A ialah negatif 1, X ialah 3, kemudian B ialah 6, X ialah 3, dan C ialah negatif 5. Kita selesaikan guna kalkulator. Dan kita dapat Y ialah 4. Jadi koordinat titik P ialah 3, 4. Soalan 9. Raja di sebelah menunjukkan graf bagi fungsi kuadratik AX kuasa 2 tambah 8X tambah C. Hitung nilai bagi setiap yang berikut. C ialah pintasan pada paksi Y ya. Kita lihat pada graf. Di manakah C? C ialah 6. Okey, memotong pada paksi Y. Jadi C ialah 6. Okey, untuk soalan B, M ialah paksi simetri. Titik tengah di antara negatif 1 dan negatif 3. Okey, berdasarkan graf, negatif 1 dan negatif 3. Jadi, nilai paksi simetri ialah M ialah negatif 2. Seterusnya, untuk soalan C, untuk mencari nilai A, gantikan nilai X ialah negatif 1 atau X ialah negatif 3. Kemudian B ialah 8 yang sudah diberi. Kemudian gantikan C ialah 6, lintasan paksi Y.
dalam fungsi yang diberi AX kuasa 2 tambah BX tambah C. Oke, ini adalah fungsi yang diberi. Jadi kita gantikan nilai X. Katakan nilai X ialah negatif 1. Oke, kita masukkan. Dan kita selesaikan. Dan kita dapat nilai E tolak 2. Oke, pindahkan negatif 2 ke sebelah kiri untuk menjadi positif 2. Jadi nilai E ialah 2. Seterusnya untuk menjawab soalan D, gantikan nilai M ialah X, ialah negatif 2. Oke, jadi ini adalah fungsi yang diberi AX kuasa 2 tambah BX tambah C. Oke, kita masukkan nilai-nilai. Nilai X ialah negatif 2. Oke, nilai X ialah negatif 2 berdasarkan paksi simetri ya, M di sini. Oke, jadi E ialah 2. Kita ambil E2 nih daripada jawaban tadi. Oke, gantikan. Dan kita selesaikan. Oke, kita dapati Y ialah 2. Jadi N ialah negatif 2. N ialah negatif 2. Soalan 10. Raja di sebelah menunjukkan sebahagian daripada graf bagi fungsi kuadratik ialah E kurungan X tolak H kurungan X tolak K dengan keadaan H lebih kecil daripada K. Titik P ialah titik minimum bagi graf fungsi kuadratik tersebut. Soalan E, hitung nilai 1H, 2K, 3E. Punca-punca persamaan diberi X pertama ialah 1 dan X kedua ialah 5 berdasarkan graf yang diberi. Jadi untuk menjawab soalan E1 dan E2, kita ambil kedua-dua punca yang diberi. X1 ialah 1, X yang kedua ialah 5. Jadi kita bentukkan dalam kurungan. Okay. Jadi kita masukkan X tolak 1, kemudian kurungan yang kedua X tolak 5 ialah sifar. Okay. Kita dapati dalam kurungan itu tolak 1 adalah sama dengan tolak H. Kita lihat soalan di situ. Kemudian tolak 5 adalah sama dengan tolak K. Jadi kita dapati H ialah 1 dan K ialah 5. Soalan E3. Kita keluarkan fungsi Y ialah X tolak 1 kurungan X tolak 5. Jadi untuk selesaikan soalan ini kita kembangkan. X kali X kuasa 2. Kemudian X kali dengan negatif 5, negatif 5X, kemudian negatif 1 darab dengan X, negatif 1X atau negatif X. Kita selesaikan jadi negatif 6X. Kemudian negatif 1 darab dengan negatif 5, kita dapat positif 5. Didapati C ialah 5. Berbanding C ialah 15 di dalam graf yang diberi. Mari kita lihat dalam graf. C ialah pintasan paksi Y ya, yaitu 15. Dan kita apa yang kita dapati di sini ialah dalam pengiraan di sini C ialah 5. C ialah 5. Kemudian berdasarkan graf C ialah 15. Jadi untuk dapatkan E, 15 bahagi dengan 5, kita dapat nilai E ialah 3. E ialah 3. Baik, untuk soalan B, tentukan persamaan paksi simetri ya. Paksi simetri merupakan pembagi dua bentuk yang sama saiz. Kita lihat gambar raja. Jadi persamaan paksi simetri di situ ialah
terletak di antara 1 dan 5 pada paksi X. Jadi, X itu ialah 3. Okay? Titik ini terletak pada paksi X ialah 3. Okay, gantikan nilai X ialah 3. Okay? A ialah 3, B ialah negatif 18, dan C ialah 15. Dalam fungsi Y ialah AX kuasa 2 tambah BX tambah C. Okay? Untuk mendapatkan jawapan bahagian C, okay, kita gantikan A ialah 3, kurungan X ialah 3. Kemudian kuasa 2 tambah dengan B ialah negatif 18. Okay. Kemudian darab dengan 3 merupakan nilai X, kemudian tambah dengan 15. Oke, kita selesaikan, kita dapat nilai Y ialah negatif 12. Jadi koordinat bagi titik P ialah 3, negatif 12. Soalan 11, panjang bagi suatu segi 4 tepat ialah X tambah 1 cm dan lebarnya ialah 5 cm kurang daripada panjangnya. Soalan E, ungkapkan luas segi 4 L huruf besar cm persegi dalam sebutan X. Oke, didapati lebarnya ialah 5 cm kurang daripada panjangnya. Jadi kita ambil X tambah 1, oke, tolak dengan 5. Jadi kita dapat jawapan X tolak 4. Oke, X tolak 4 merupakan lebarnya. Luas segi 4 ialah panjang darab lebar. Jadi kita masukkan nilai luas ialah X tambah 1, kemudian darab dengan X tolak 4. Jadi kita selesaikan 1 demi 1. X darab dengan X kuasa 2. Kemudian X darab dengan negatif 4, negatif 4X. Kemudian 1 darab dengan X ialah X atau 1X. Kemudian 1 darab negatif 4, negatif 4. Oke, kemudian kita selesaikan. Di sini negatif 4X tambah dengan X. Oke, dia jadi nilai negatif 3X. Oke, yang lain kita tulis semula. Jadi luas segi 4 yang diberi untuk soalan bahagian B ya, 24 cm persegi. Jadi hitung panjang dan lebar segi 4 tersebut. Oke, untuk soalan B, kita ambil persamaan kuadratik X kuasa 2 tolak 3X tolak 4 ialah luas segi 4 yang diberi 24. Jadi kita masukkan 24. Oke, pindahkan 24 ke sebelah kiri menjadi negatif 24. Oke, kita selesaikan negatif 4, negatif 24. Oke, kita dapat negatif 28, ialah sifar. Oke, seterusnya kita guna kaidah kalkulator mencari punca persamaan kuadratik. Oke, tekan mode 3 kali, tekan 1, tekan 6 panah ke kanan, kemudian tekan nombor 2. Oke, untuk nilai E yang pertama ialah 1, kemudian B negatif 3, kemudian C ialah negatif 28. Jadi kita masukkan nilai ini, dan kita dapat nilai X yang pertama ialah 7, kemudian X kedua ialah negatif 4. Jangan lupa masukkan dalam kurungan masing-masing X tolak 7, kurungan yang kedua X tambah 4 ialah sifar, merupakan langkah kerja. Oke, dalam case ini punca X ialah 7 diterima sebab nilai positif. Oke. Jadi kita akan gantikan X ialah 7. Oke, panjang yang diberi ialah X tambah 1. Jadi X ialah 7, 7 tambah 1 ialah 8. Kemudian lebar 7 gantikan dengan X, 7 tolak 4.
Jadi lebar ialah 3 cm. Soalan 12. Raja 1 menunjukkan sebuah segitiga sama kaki dengan panjang tapak 4y cm dan tinggi y tambah 5 cm. Raja 2 menunjukkan sebuah segi 4 sama dengan panjang sisi y cm masing-masing diberi luas segitiga melebihi luas segi 4 sama sebanyak 39 cm persegi. Hitung beza perimeter bagi kedua-dua raja itu. Berdasarkan maklumat, luas segitiga melebihi luas segi 4 ialah 39 cm persegi. Jadi untuk mengira beza, kita guna tolak. Luas segitiga tolak luas segi 4 ialah 39 cm persegi. Untuk mengira luas segitiga ialah 1/2 darab tinggi darab tapak. Jadi kita masukkan nilai luas segitiga 1/2 darab tinggi. Kita lihat gambar raja. Tinggi ialah y tambah 5. Okey, kemudian tapak ialah 4y. Jadi kita masukkan 1/2 darab y tambah 5 darab 4y. Kemudian kita tolak dengan luas segi 4. Y darab y. Okey, y darab y ialah 39 cm persegi. Okey, kemudian kita selesaikan satu demi satu. Okey, kita mulakan dengan y darab dengan 4y ya. Y darab dengan 4y ialah 4y kuasa 2. Okey, kemudian 5 darab 4y 20y. Okey, kita selesaikan satu demi satu ya. Kemudian tolak dengan y darab y kuasa 2. Okey, ialah 39. Kemudian kita selesaikan 1/2 ataupun separuh darab dengan 4y kuasa 2 ialah 2y kuasa 2. Kemudian separuh atau 1/2 darab dengan 20y ialah 10y. Okey. Kemudian kita kekalkan yang lain, tolak y kuasa 2 ialah 39. Selesaikan 2y, tolak dengan y kuasa 2. Kemudian pindahkan 39 ke sebelah kiri menjadi negatif 39. Jadi kita selesaikan 2y kuasa 2. Di manakah 2y kuasa 2? Di sini. Okey, kita lihat 2y kuasa 2 tolak dengan negatif 2y jadi 2y kuasa 2. Okey. Kemudian kita selesaikan, kita masukkan maklumat 10y tolak 39. Jadi sekarang kita lihat ini merupakan persamaan kuadratik. Okey, untuk mendapatkan punca y ya, nilai-nilai y kita gunakan kalkulator saintifik. Okey, tekan mode 3 kali, tekan 1, tekan anak panah ke kanan, kemudian tekan nombor 2. Kemudian kita masukkan nilai A ialah 1, B ialah 10 dan C ialah negatif 39. Okey, kita dapat y yang pertama ialah 3. Kemudian y yang kedua ialah negatif 13. Okey, jangan lupa masukkan dalam kurungan masing-masing x tolak 3. Kemudian kurungan yang kedua x tambah 13 ialah sifar. Punca nilai positif diterima iaitu y sama dengan 3. Okey, kita terima y sama dengan 3. Baik, gantikan y ialah 3 ke dalam yang diberi. Jadi 3 tambah dengan 5 ialah 8 merupakan tinggi segitiga.
Oke, kemudian tapak ialah kita gantikan 3, Y dengan 3, 4 darab 3 ialah 12. Oke, kita ambil separuh segitiga. Jadi 12 bahagi 2 dapat 6. Jadi kita lihat di sini untuk mendapatkan panjang sendeng. Oke, panjang sendeng itu ada di sebelah tepi sini. Oke, kita guna teorem Pythagoras. Oke, teorem Pythagoras. Jadi jika kita dapat tinggi ialah 8 dan tapak ialah 6 bagi segitiga bersudut tegak. Oke, jadi dia punya sendeng biasanya ialah 10 lah. Oke, 10. Kita guna teorem Pythagoras. Oke, soalan seterusnya, beza perimeter segitiga dan perimeter segi 4. Jadi kita sudah masukkan sendeng. Oke, 10. Panjang sendeng ialah 10 masing-masing, ada 2. Dan kita mula kira perimeter segitiga, tolak dengan perimeter segi 4. Oke, perimeter segitiga ialah ukur keliling 10 tambah 10 tambah 12. Kemudian tolak dengan perimeter segi 4, 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3. Kita selesaikan 32 tolak 12. Dan kita dapat nilai 20 cm. Soalan 13, raja di sebelah menunjukkan sebuah taman yang berbentuk segi 4 tepat ABCD, diberi E dan F ialah 2 titik, CD dan AD masing-masing, dengan CE ialah DF ialah X meter, panjang AF ialah 12 meter dan DE ialah 15 meter. Soalan A, bentuk satu ungkapan bagi luas segi 4 tepat ini. L huruf besar, meter persegi dalam sebutan X. Ungkapan luas segi 4 ialah L huruf besar dalam sebutan X. Jadi semua maklum, L ialah luas, ialah panjang darab lebar. Jadi kita masukkan L ialah panjang, kalau kita lihat pada gambar, dari A ke D, X meter tambah dengan 12 meter, merupakan panjang dalam kurungan. Seterusnya, darab dengan lebar. Lebar ialah X meter tambah dengan 15 meter dalam kurungan. Kemudian kita selesaikan X darab dengan X, X kuasa 2, X darab dengan 15, 15X, 12 darab X, 12X, kemudian 12 darab dengan 15 ialah 150. Kemudian kita selesaikan 15X tambah dengan 12X jadi 27X yang lain kita tulis semula. Jadi ini merupakan ungkapan dalam sebutan X. Soalan B, diberi luas segi 4 tepat ialah 460 meter persegi. Kirakan nilai X. Jadi kita ambil persamaan kuadratik. Okay. X kuasa 2 tambah 27X tambah 180 ialah luas segi 4, 460. Okay. Pindahkan 460 ke sebelah kiri menjadi negatif 460. Okay. Kemudian kita selesaikan 180 tolak 460. Guna kalkulator kita dapat jawapan negatif 240. Negatif 280. Okay. Seterusnya kita mendapatkan nilai-nilai X. Kita guna kaedah kalkulator mencari punca persamaan kuadratik. Okay. Macam biasa tekan mut 3 kali, tekan 1, tekan anak panah ke kanan, kemudian tekan nombor 2. Okay. Untuk nilai A kita masukkan nombor 1. Kemudian untuk B 27. Kemudian untuk C negatif 280. Dan kita dapat punca X yang pertama ialah 8. Dan punca X yang kedua ialah negatif 35.
Oke, jangan lupa kita masukkan dalam kurungan sebagai langkah kerja. X tolak 8, kemudian kurungan yang kedua, X tambah 35 ialah sifar. Untuk ini, jawaban yang diterima ialah punca nilai positif X ialah 8. X ialah 8. Seterusnya, soalan C. Aiman ingin membina satu laluan kecil yang lurus dari titik I ke titik F dengan jubin yang berharga RM50 per meter. Aiman mempunyai bajet sebanyak RM1.000. Tentukan sama ada Aiman mempunyai bajet yang mencukupi untuk membina laluan tersebut. Oke, jadi di situ kita lihat ada bentuk segitiga, oke, di mana kita lihat ada laluan di sini ialah daripada F pergi ke I ya. Di mana 8 meter kita ganti nilai X dan 15 meter. Jadi laluan itu adalah di sebelah sini. Sepanjang sinilah. Jadi laluan ini kita akan kira menggunakan kaidah teorem Pythagoras. Untuk mencari panjang FI. Panjang FI ya. Jadi kita masukkan nilai-nilai FI kuasa 2. Ini merupakan kaidah teorem Pythagoras ialah 15 kuasa 2 tambah dengan 8 kuasa 2. Kita selesaikan. Satu demi satu. Hapuskan kuasa 2 menjadi punca kuasa 2 di sebelah kanan. Jadi nilai punca kuasa 289. Kita dapati panjang FI ialah 17 meter. 17 meter. Harga jubin yang diberi RM50 per meter. Jadi jika 17 meter, kita pun selesaikan 17 darab dengan RM50. Kita dapat nilai RM850. Jadi soalan di sini ialah tentukan sama ada Aiman mempunyai bajet mencukupi untuk membina laluan tersebut. Bajet ialah RM1.000. Jumlah harga jubin ialah RM850. Jadi bajet RM1.000 mencukupi. Soalan 14. Persatuan Sejarah SMK Sriwijaya telah melukis 2 buah mural berbentuk segi 4 tepat bersempena Hari Kemerdekaan Malaysia. Soalan A. Ungkapkan beza luas antara kedua-dua buah mural dalam L huruf besar, meter persegi dalam sebutan X. Ungkapan luas beza dua buah mural, kita beranggap L huruf besar itu merupakan luas. Kemudian mural A merupakan gambar yang pertama dan tolak dengan mural B, gambar yang kedua. L huruf besar, luas segi 4 ialah panjang darab lebar. Jadi kita masukkan pengiraan E ialah L huruf besar ialah mural A tolak dengan mural B. Jadi untuk mural A luas ialah panjang 3X tambah 1, kemudian darab dengan X tolak 3. Tolak mural B, luas mural B, panjang 2X tolak 1, darab X tolak 1. Kemudian kita selesaikan satu demi satu. Kita mula dengan mural A ya. Jadi 3X darab dengan X ialah 3X kuasa 2. Kemudian 3X darab dengan negatif 3, negatif 9X. Kemudian positif 1
darab dengan X ialah 1X atau X. 1 darab negatif 3, negatif 3. Oke, kemudian kita tolak dengan luas mural B. 2X darab dengan X ialah 2X kuasa 2. Kemudian 2X darab dengan negatif 1, negatif 2X. Kemudian negatif 1 darab dengan X, negatif X. Negatif 1 darab dengan negatif 1, positif 1. Oke, kita selesaikan. Mana yang perlu diselesaikan di sini ialah negatif 9X tambah dengan X. Oke, kita dapat negatif 8X. Yang lain kita tulis semula. Begitu juga negatif 2X tolak dengan X ialah negatif 3X. Oke, yang lain kita tulis semula. Selesaikan 3X kuasa 2 tolak dengan 2X kuasa 2. Kemudian negatif 8X tolak negatif 3X. Oke, dan seterusnya ialah negatif 1, negatif 3 tolak dengan negatif 1. Oke, jadi kita lihat di sini, kita akan selesaikan satu demi satu. Oke, bermula dengan 3X kuasa 2. Oke, kemudian tolak 2X kuasa 2. Oke, kita dapat X kuasa 2. Selepas itu, negatif 8X tolak negatif 3X. Nah, kalau kita guna kalkulator, kita dapat nilai negatif 5X. Oke, seterusnya negatif 3 tolak positif 1. Oke, positif 1. Oke, kita dapat nilai negatif 4. Beza luas dua buah mural diberi 10 meter persegi. Oke. Jadi kita ambil daripada persamaan, ungkapan persamaan, dalam bahagian A, X kuasa 2 tolak dengan 5X tolak dengan 4 ialah 10. Oke, pindahkan 10 ke sebelah kiri, yaitu menjadi negatif 10. Oke, kemudian kita selesaikan negatif 4 tolak dengan negatif 10. Oke, kita dapat jawapan X kuasa 2 tolak 5X tolak 14 sama dengan 0. Guna kaedah kalkulator mencari punca persamaan kuadratik. Tekan mode 3 kali, tekan 1, tekan anak panah ke kanan, kemudian tekan nombor 2 macam biasa. Oke, kita masukkan nilai E ialah 1. Oke, seterusnya nilai B negatif 5 dan C ialah negatif 14. Oke, dan kita dapat nilai X yang pertama 7, X yang kedua ialah negatif 2. Jangan lupa tulis langkah kerja dalam kurungan, masukkan nilai X tolak 7, kurungan yang kedua X tambah 2 ialah 0. Oke, seterusnya bahagian C. Punca nilai positif diterima ialah X sama dengan 7. Jadi untuk X sama dengan negatif 2 tidak diterima. Oke, kita gantikan X sama dengan 7. Oke, kita lihat di sini. Kita selesaikan. Oke, 3 kali 7, kemudian tambah 1 sama dengan 22. Oke, begitu juga lebar untuk mural A. 7 tolak 3 ialah 4 meter. Oke, seterusnya dalam mural yang kedua, B. Kita
Kita selesaikan, gantikan X dengan 7. 2 kali 7, tolak 1 ialah 13. Oke, seterusnya, lebar 7 tolak 1 ialah 6 meter. Oke, jadi sekarang kita hendak menghitung perimeter mural yang paling kecil. Oke, untuk mengira mural yang lebih kecil, kita akan kira kedua-dua perimeter. Oke, mural yang diberikan. Oke, C1, perimeter mural A. Oke, kita masukkan semua nilai. Panjang 22 tambah dengan 4 tambah 22 tambah dengan 4. Jadi kita dapat nilai 52 meter. Kemudian mural yang kedua, mural B, 13 tambah 6 tambah 13 tambah dengan 6 ukur keliling, yaitu 38 meter. Jadi kita dapati mural perimeter mural yang lebih kecil ialah 38 meter.